Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Ruzita Abdul Rahim. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan laporan amali aktiviti pelaburan yang telah kami lakukan pada bulan November yang lepas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rakan sepenjung saya yang tampil segak bergaya di bawah, iaitu saudara Kamil Hakimi A167-396, saudara Nur Azizi iaitu saya A167-859, seterusnya saudara Ashrafuddin A167-862, saudara Syazwan A167-943 dan akhir sekali saudari Intan Zuraini A168042. Laporan amali yang akan dibentangkan mengandungi 6 perkara. Pertama, pengenalan. Kedua, kaedah strategi membeli saham. Ketiga, kaedah strategi menjual saham. Seterusnya, aktiviti dagangan setiap ahli. Kelima, prestasi keuntungan, kerugian dan nilai modal akhir. Dan akhir sekali, kaedah terbaik yang dipilih untuk menjual atau membeli saham. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashrafuddin bin Samsul. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan pengenalan tugasan amali pelaburan saham. Saham secara literal bermaksud hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk ekuiti. Manakala pelaburan adalah melepaskan penggunaan modal pada masa kini bagi tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun pulangan pada masa akan datang. Jadi tugasan yang telah diberikan kepada kami adalah amali pelaburan menggunakan platform Bursa Marketplace. Bursa Marketplace adalah satu platform amali pelaburan secara maya. Malah, Bursa Marketplace ini menggunakan aliran saham arus perdana sebagai sandaran. Di Bursa Marketplace, pelajar IPPM 3654 set 1 telah ditempatkan dalam satu kumpulan yang besar bagi memudahkan segala pemantauan dan capaian kedudukan serta prestasi saham bagi setiap pelabur. Tempoh masa yang telah diberikan kepada kami untuk menyelesaikan amali pelaburan ini adalah bermula pada Oktober sehingga 30 November 2020. Sebanyak 50,000 modal tanpa faedah telah dipinjamkan kepada setiap pelajar sebagai modal permulaan dan perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada 30 November 2020. Kemudian, tujuan amali ini dijalankan adalah pertama untuk memberi pengalaman yang lebih realistik terhadap pelaburan sebenar di pasaran saham yang sebenar. Yang kedua, mengajar pelajar dalam mengaplikasikan teknik-teknik pemilihan saham yang baik. Dan ketiga, membantu pelajar dalam membuat penilaian analisa melalui berita, laporan, graf dan lain-lain. Seterusnya adalah elemen inovasi dalam amali pelaburan. Jadi, di dalam tugasan amali pelaburan ini dilihat Bursa Marketplace adalah merupakan elemen inovasi utama yang telah diterapkan dalam tugasan amali pelaburan ini. Jika kita lihat sebelum-sebelum ini, pelabur-pelabur jika ingin melabur tidak menggunakan aplikasi ataupun menggunakan platform secara maya. Jadi untuk tugasan ini kami telah menggunakan Bursa Marketplace sebagai platform utama untuk melaksanakan amali pelaburan ini. Seterusnya kita lihat juga terdapat aplikasi di telefon bimbit iaitu App Store ataupun Play Store turut dibangunkan bagi memudahkan pelabur-pelabur untuk membuat pelaburan, untuk menilai, untuk melihat prestasi semasa di mana-mana sahaja dengan menggunakan telefon bimbit sahaja. Jadi di sini dapat kita lihat elemen inovasi ini telah membantu dalam memudahkan urusan supaya lebih cepat dan lebih efektif. Hai, saya Intan. Seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan kaedah atau strategi membeli saham. Strategi membeli saham yang pertama adalah analisis menyeluruh yang dikenali sebagai fundamental analysis, di mana mengkaji latar belakang sebuah syarikat menggunakan faktor-faktor ekonomi dan boleh diperolehi melalui penyata kewangan syarikat, sumber berita dan statistik industri. Analisis menyeluruh sesuai untuk pelabur yang ingin melabur dalam jangka masa yang panjang. Contoh bagi fundamental analysis adalah return of equity, return of asset dan juga aliran tunai diskaun. Berikut adalah contoh bagi analisis menyeluruh bagi satu saham yang terdapat dalam Bursa Marketplace. Kita dapat melihat profit, ROE, dividend yield dan sebagainya. Strategi yang kedua adalah analisis teknikal di mana ia sesuai untuk pelaburan jangka masa pendek, mengkaji pergerakan harga saham pada waktu tertentu termasuk harga saham tersebut, informasi, titik tertinggi dan terendah saham dengan menggunakan carta dan graf. Contoh bagi konsep teknikal, analisis teknikal adalah garis arah, corak pembalikan dan juga overbought.
Berikut adalah contoh bagi analisis graf teknikal bagi satu saham yang terdapat dalam Bursa Marketplace. Kita dapat melihat graf bagi satu saham mengikut 1 hari, 3 bulan dan 1 tahun. Hello, saya akan terangkan tentang cara ketiga untuk membeli saham, iaitu kena pilih saham yang sesuai. Ada banyak jenis saham yang boleh dipilih oleh para pelabur, seperti saham biasa, warrant, blue chip, penny stock, growth stock, dividend stock, real estate dan sebagainya. Pelabur juga boleh memilih dan membeli saham yang baru bangkit, yang uptrend, boleh beli pulangan yang besar dan lumayan kepada para pelabur. Para pelabur perlu pilih saham yang sesuai. Bagi mereka yang beragama Islam, mereka amat digalakkan melabur dalam saham yang diiktiraf oleh syariah. Mereka juga haruslah lagi mengkaji latar belakang syarikat bagi saham yang mereka ingin laburkan. Saham boleh jadi instrumen yang penting bagi mereka jika mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan tepat berkenaan saham yang mereka ingin laburkan. Berikut adalah merupakan contoh 10 saham yang mematuhi syariah di mana mereka mendapat keuntungan yang paling banyak pada suku pertama pada tahun 2019. Seterusnya, jangka masa juga boleh diletakkan bagi pembelian saham. Pelabur tidak seharusnya terburu-buru, terutama sekali ketika ingin membeli atau menjual saham. Mereka juga boleh gunakan rujukan seperti graf, carta dan juga candlestick indicator untuk tengok sama ada saham yang mereka ingin beli ataupun jual itu naik ataupun turun. Ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah contoh bagi candlestick indicator bagi satu saham yang terdapat dalam Bursa Marketplace. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahzam bin Azhar, nombor ID A167943. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kaedah ataupun strategi untuk menjual saham. Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan untuk menjual saham. Strategi pertama ialah rancang untuk menjual, exit trigger, iaitu di mana pelabur perlu mengambil kira faktor emosi dan juga perasaan sebelum menjual saham mereka. Dan salah satu teknik yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan teknik stop loss. Strategi kedua ialah tahu masa dan harga untuk menjual saham. Di sini, pelabur boleh merujuk kepada graf dan juga carta yang telah pun disediakan untuk menjual saham mengikut kepada kesesuaian masa dan juga harga yang baik. Contoh di atas merupakan graf yang telah pun disediakan oleh pihak bursa untuk membantu pelabur mengenali cara untuk tahu masa dan harga yang sesuai untuk menjual saham. Masa yang paling sesuai untuk menjual saham ialah semasa harga saham tersebut semakin meningkat, dan masa yang paling tidak sesuai untuk menjual saham adalah semasa harga tersebut semakin menurun selepas membeli saham tersebut. Strategi ketiga ialah dengan mengenali risiko pelaburan. Di sini, trader dan juga pelabur mempunyai risiko pelaburan yang berlainan. Strategi keempat ialah tempoh pelaburan. Tempoh yang digunakan memainkan peranan yang penting kepada pelabur dan juga trader untuk menjual saham mereka. Seterusnya, kami akan menerangkan mengenai aktiviti dagangan ahli kumpulan kami. Untuk aktiviti membeli saham, saya membeli jumlah 9 transaksi. Yang paling besar dan kuantiti ialah Magnitech yang berjumlah RM4,220 Malaysia, dan kuantiti yang paling kecil saya beli daripada dua company juga, Ajinomoto dengan Maybank yang berjumlah RM1,436 dan RM3,084. Untuk aktiviti menjual saham pula, kerugian yang paling besar ialah berjumlah RM560 hasil jualan daripada saham untuk Top Glove Corporation Berhad dan
keuntungan yang paling besar ialah sebanyak RM170, iaitu saham daripada Apex Healthcare Berhad. Baiklah, saya akan teruskan dengan menceritakan sedikit aktiviti penjualan dan pembelian saham yang telah saya buat sepanjang tempoh 30 November 2020. Jadi banyak saham yang telah saya beli, antaranya seperti Wakal, MyEG, Dilium, Focus Point, DNO, Lihen, Vivocom, Johor Tin dan banyak lagi. Namun, terdapat juga beberapa saham yang tidak dapat keuntungan, kiranya rugilah. Antaranya adalah saham seperti Homeriz, saya kerugian sebanyak RM58. Wakal, saya kerugian sebanyak RM69. Dan juga Sandabi, saya kerugian sebanyak RM17. Dan juga ada juga saham yang tidak mendapat sebarang keuntungan, iaitu saham di CCK Consolidating Company. Jadi sebanyak 86 kali transaksi yang telah saya lakukan menjual dan membeli. Jadi secara konklusinya, dengan permulaan modal sebanyak RM50,000 sehingga tempoh 20 November 2020, saya telah berjaya mendapatkan ataupun sejumlah total jumlah portfolio saya sebanyak RM81,812.04. Jadi keuntungan yang telah saya terima sepanjang aktiviti ini adalah sebanyak RM1,812.04. Bagi aktiviti jual beli saham saya pula, saya telah melakukan sebanyak 85 transaksi sepanjang sebulan aktiviti pelaburan berlangsung. Bagi aktiviti membeli saham, saya telah melakukan sebanyak 42 transaksi pembelian. Secara keseluruhannya, saya telah membeli saham di 22 syarikat patuh syariah yang terdapat dalam bursa marketplace. Bagi aktiviti menjual saham pula, saya telah melakukan sebanyak 43 transaksi secara keseluruhannya. Seterusnya merupakan aktiviti membeli saham oleh Muhammad Syazwan. Dalam contoh di atas, jumlah transaksi yang paling tinggi adalah sebanyak RM9,030 daripada saham Harta Lega, dan jumlah yang paling sedikit adalah sebanyak RM270 daripada saham MyEG. Seterusnya merupakan aktiviti menjual saham. Saya telah pun berjaya menjual kesemua saham saya, dan saham yang paling saya mendapat keuntungan adalah saham daripada IOIPG, iaitu saya mendapat keuntungan sebanyak RM350. Dan saham yang mengalami kerugian adalah saham daripada Comfort, iaitu saya mengalami kerugian sebanyak RM144. Seterusnya, bagi aktiviti jual beli saham, saya telah melakukan sebanyak 65 transaksi sepanjang tempoh 1 bulan yang telah ditetapkan. Bagi aktiviti membeli saham, saya telah melakukan sebanyak 32 transaksi pembelian saham daripada syarikat pelbagai sektor, dan semua saham yang dibeli adalah di bawah syarikat patuh syariah di bursa marketplace. Seperti dalam jadual berikut, kuantiti saham yang terendah saya beli adalah daripada syarikat Welcome Holdings dan MyEG dengan jumlah kuantiti sebanyak 100 unit pada harga yang berbeza. Bagi aktiviti menjual saham pula, saya telah melakukan sebanyak 33 transaksi penjualan saham. Hasil keuntungan yang tertinggi daripada penjualan saham adalah daripada syarikat IOI Properties, iaitu sebanyak RM405, dan kerugian tertinggi adalah sebanyak RM200, iaitu daripada syarikat iStone Group yang merupakan syarikat teknologi dalam mengeluarkan barangan elektronik. Seterusnya, saya akan membentangkan prestasi, keuntungan dan nilai modal akhir bagi setiap ahli. Berikut adalah prestasi pelabur. Kesemua ahli menerima modal awal yang sama, iaitu RM50,000. Dan yang pertama adalah Kamil Hakimi yang memiliki nilai modal akhir sebanyak RM49,404.31 dan mempunyai kerugian sebanyak RM595.69. Seterusnya adalah Asrafuddin yang memiliki nilai modal akhir sebanyak RM51,812.04 dan mempunyai keuntungan sebanyak RM1,812.04. Seterusnya adalah Muhammad Nur Azizi yang memiliki nilai modal akhir sebanyak RM46,045.01 dan mengalami kerugian sebanyak RM3,954.99. Seterusnya adalah Muhammad Syazwan yang memiliki nilai modal akhir sebanyak RM50,774.93 dan mempunyai keuntungan sebanyak RM774.93. Seterusnya adalah saya sendiri, Intan Zuraini, yang memiliki nilai modal akhir sebanyak RM51,000
RM468.03 dan mempunyai keuntungan sebanyak RM1,468.03. Dari sini kami dapat lihat yang ahli yang menerima keuntungan yang paling tinggi adalah Ashrafuddin, iaitu sebanyak RM1,812.04, dan ahli yang mengalami kerugian yang paling tinggi adalah Muhammad Nur Azizi yang mengalami kerugian sebanyak RM3,954.99. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kaedah dan strategi terbaik menurut penelitian kumpulan kami bagi aktiviti membeli dan menjual saham. Pertama, kaedah strategi membeli terbaik adalah membuat analisa teknikal dan menyeluruh pada setiap saham yang ingin dibeli. Melalui kaedah ini, pelabur dapat melihat dengan lebih jelas tahap prestasi kedudukan saham tersebut serta dapat meramal kenaikan dan kejatuhan saham melalui graf, chart dan cadangan analisis yang telah disediakan di bursa marketplace. Bagi menjual pula, kaedah strategi menjual terbaik adalah dengan mengetahui masa dan harga yang sesuai untuk menjual saham. Berpandukan kepada carta dan graf, pelabur dapat melihat dan mengenal pasti masa yang sesuai untuk menjual saham mereka dengan harga yang terbaik. Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana memberi tumpuan dan mendengar. Kita jumpa lagi di lain rancangan. Bye!